السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, malam ni kita sama bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Kita sampai di muka surat 409, nombor 49 ke bawah tu. Ash-Shaham, yakni lemak. Dalam bahasa Indonesia dipanggil gajih. Ya? Dalam bahasa kita lemak lah, lemak. Disebutkan dalam Musnad dari Anas radhiyallahu anhu bahawa seorang Yahudi menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menghidangkan kepada beliau roti gandum dan gajih yang tengik, yakni lemak lah, lemak yang berbau lah. Lemak kan bisa, lemak ni mesti bau lah. Bila kita lemak ni, lemak bila kita bakar dia, ya, macam lemak apa nama, kibas tu kan, kita masak dia akan mencair, kemudian dia akan keluar bau lemak lah. Bau macam kadang-kadang setengah orang suka bau tu, sebagai orang tak suka bau macam tu kan. Jadi maknanya lemak cair tu dicecah dengan roti lah. Jangan roti. Al-ihalah iaitu gajih yang dicairkan, lemak yang dicairkan. Sedangkan al-ilyah, disebut al-ilyah ataupun al-aliyah, lemak yang berbau sikit, yang iaitu yang dapat berubah. Misalnya bila bau lemak lah, bau lemak macam tu. Okey. Diriwayatkan secara sahih daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahawa ia menceritakan, pada hari peperangan Khaybar ada sekantung gajih, sekantung lemak yang tergantung di hadapanku. Maka aku pun memeluknya sambil berkata, aku tidak akan memberikannya kepada siapa pun. Aku menengok, tiba-tiba aku lihat Rasulullah SAW sedang tertawa, tidak mengatakan sepatah kata pun. Gajih atau lemak yang terbaik adalah yang berasal daripada haiwan yang sempurna. Lemak kan, kalau kita kibas, kita sembelih kibas, banyak lemak kan. Sifatnya panas dan lembap, lebih lembap daripada minyak samin. Masya Allah. Keju tu kan, minyak keju tu dia lebih lembap lagi. Oleh sebab itu, apabila minyak samin dan gajih dibakar hingga meleleh, gajihlah yang terlebih dahulu membeku kembali. Kan, lemak kan, beku kembali lah. Nanti kita tahulah bila kita tengok kambing kat benda lemak tu kan, bila kita masak dalam kita masak kan, sup apa kan, putih ke atas tu kan, lemak dia mencair. Gajih berkhasiat menghilangkan gangguan tenggorokan, kita melegakan pernafasan. Kalau kita makan lemak yang tu lah, lemak kambing tu kan, yang kita bila kita rebus tu jadi lembek-lembek tu kan, macam agar-agar tapi dia liat tu kan. Namun bisa berbau tengik. Itu bisa diatasi dengan jeruk nipis. Jeruk nipis, limau nipis. Jeruk nipis maknanya limau nipis. Dia kata garam dan jahe. Jahe ni halia lah. Garam dan halia. Lemak domba jantan, kibas kan, lemak domba jantan lebih keras daripada lemak-lemak lain. Namun lemak kambing tua itu namun lemak kambing tua lebih membantu proses pencernaan dan berkhasiat mengubati luka usus. Namun lemak domba jantan yang tua lebih kuat lagi, dapat digunakan sebagai ubat suntik, ubat sapu lah ni. Suntiknya sapu untuk penyakit luka melecet kan, melecur lah. Dan tenismus. Tenismus ni maksudnya rasa senak macam nak buang air, tapi tak pergi tandas, tak jadi nak buang air pun. Dia rasa senak macam nak buang air kan.
Buang air besar. Rasa macam nak buang air besar tapi tak jadi bila pergi tandas. Itu dia panggil tenismus. Okay? Baik. Habis tu masuk pula huruf sad. Sad yang ni yang ke-50 salat. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Yakni mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Dan sungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam melakukannya. Kami tidak akan menanyakan rezeki kepadamu, justru kami akan memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kita tengok kan tentang kelebihan ataupun ketinggian solat lah. Di mana solat disertai dengan sabar, maka dia akan mendatangkan natijah yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi solat dan sabar ni seiring lah, gitu kan. Jadi kalau orang yang tak sabar, dia tak solat. Okay? Maksudnya tak sabar nak melakukan solat. Solat ni 5 waktu pun dia rasa macam 50 minit ataupun kan, maksudnya masa yang panjang lah dia rasa macam tu. Baik. Dalam as-sunan disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila as-salati. Ya, adalah Rasulullah apabila baginda merasa kesulitan, kepayahan, beliau segera melaksanakan solat. Jadi mana kita kata rasa payah nak buat gini-gini, kan yang dipanggil sebagai solat hajat. Bukan solat hajat pun, tak ada nama solat hajat. Yang orang kita ni kan dinamakan solat usolli sunnatul hajah kan. Bukan ada pun dalam ajaran Nabi SAW solat hajat ni. Cumanya Nabi SAW ni idza hazabahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila as-salati. Adalah Nabi SAW apabila dia dapat kesulitan ataupun rasa kesulitan dalam satu perkara, Nabi akan bersegera melaksanakan salat supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan dia tadi. Jadi dah solat hajat ni tak ada apa istilah dia. Nama solat hajat tu tak ada, dan kaifiat dia pun tak dilakukan berjamaah macam mana orang kita buat kan, di masjid-masjid kan, selepas solat Jumaat panggil orang ajak solat hajat. Ini semua bid'ah yang tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia perkara-perkara begini yang seronok mereka lakukan. Kenapa? Kerana syaitan dia suka perbuatan yang bid'ah begini kan. Dan bid'ah itu adalah sesuatu yang maksiat. Bid'ah adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita melihat dia adalah hasanah. Wa in ra'ahan nasu hasanah, dia tetap maksiat dan dosa kepada Allah. Kenapa? Kerana telah mensyariatkan, maksudnya berkongsi, cuba untuk berkongsi dengan Allah Ta'ala dalam mensyariatkan sesuatu dalam agama dia, okay? Ma lam ya'zam bihi, apa yang Allah tidak izinkan dengannya. Baik. Jadi kita kalau kita ada rasa kepayahan apa kesulitan, kita pun solat 2 rakaat. Solat apa? Solat tatawwu', ambil wuduk solat 2 rakaat. Dan ialah kita harap dan mohon Allah Ta'ala mudahkan urusan kita.
Sebelumnya juga telah dibahas, tetapi melalui solat untuk berbagai penyakit secara umum sebelum menjadi parah sekali. Solat membawa rezeki. Solat ni dibawa rezeki. Menjaga kesihatan, Masya Allah, kan? Jaga kesihatan. Mengusir gangguan, menolak penyakit, memperkuat hati kita, jiwa kita. Solat ni memutihkan wajah, Masya Allah, kan? Wajah nampak bersinar, berseri. Wajah orang yang solat, walaupun orang tu hitam, legam, kan? Tapi dia orang yang solat nampak berseri. Cahaya tu nampak di muka dia. Gitu. Menyenangkan jiwa, menghilangkan kemalasan. Ini fadilat kelebihan solat, menghilangkan kemalasan. Memotivasi organ tubuh. Oh, Masya Allah. Meningkatkan stamina, melapangkan dada, menyuntik gizi, yang ini khasiat zat kepada rohani kita, jiwa kita. Menyinari jiwa, memelihara kenikmatan, menghilangkan bencana, membawa berkah, menjauhkan pelakunya daripada syaitan, dan mendekatkannya kepada Allah Ar-Rahman. Ini dia kelebihan salat. Kesimpulannya, bahawa salat memiliki pengaruh yang ajaib sekali dalam menjaga kesihatan jasmani dan rohani, serta mempertahankan stamina dan mengusir segala bentuk unsur yang membahayakannya. Solat, Masya Allah. Ini rahsia solat. Apabila ada dua orang yang sama-sama terkena musibah atau terserang penyakit, bala dan cubaan, pasti yang melakukan solat di antara keduanya akan merasa lebih ringan, dan akibat yang dirasakan juga lebih aman. Solat juga memiliki pengaruh lain yang juga ajaib dalam menolak berbagai keburukan di dunia. Ini fungsi solat ni, kan? Ibn Qayyim rahimahullah. Terutama sekali bagi mereka yang telah mampu melaksanakan solat. Mereka yang telah mampu melaksanakan solat secara sempurna, lahir maupun batin. Lahir ni kita kata ramai boleh buat, kan? Yang batin ni, kekhusyukan ni dalam hati ni, kan? Kalau kita tak pegang, tak jaga dia, tak kontrol dia, dia pergi merata-rata, kan? Menyelinap sana sini, kan? Hati jadi dalam solat. Sebab tu tidak ada dalam solat melainkan boleh pahala. Ada yang boleh pahala separuh suku dan sebagainya. Ada yang boleh sikit sangat pahala dia, kan? Kenapa? Kerana kekhusyukan dalam solat tadi lah. Walaupun tengok zahirnya khusyuk pada anggota dia, tapi belum tentu hakikat dalam dia, yakni hati dia itu khusyuk dalam solatnya. Baik. Mereka lah yang dapat menolak berbagai keburukan dunia dan akhirat, dapat memperoleh berbagai kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk mendapatkan semua itu kecuali salat. Alhamdulillah lah, ini Allah jadikan kita daripada kalangan orang-orang yang mendirikan salat. Rahsianya adalah bahawa solat itu merupakan tali penghubung antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, sebatas kuatnya hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Sebatas itu pula akan dibukakan baginya berbagai pintu kebaikan dan dijauhkan darinya berbagai pintu keburukan, serta dilimpahkan kepadanya taufik dan hidayah daripada Rabbnya. Keselamatan, kesihatan, harta, kekayaan, rasa lapang, rasa nikmat, rasa gembira dan kesenangan, serta segala sesuatu akan hadir di hadapan mereka dan berlari mengejar mereka. Ini dia kelebihan solat dan kepentingan solat lah. Jadi kalau kita tahu, maka terseronoklah solat.
Habis tu masuk pula perkataan as-sabru, huruf sad. Huruf sadnya as-sabru lah. Baik. Ketabahan adalah setengah, yakni separuh lah daripada iman. Kerana ketabahan adalah sebuah unsur kompositif dari kesabaran dan rasa syukur, sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang ulama as-salaf. Dia kata apa? Al-imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu separuh ada dua bahagian. Separuhnya adalah kesabaran dan separuh lagi adalah rasa syukur. Ini maknanya sabar tadi. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Ketabahan itu bahagian daripada iman. Kan? Sabru, as-sabru minal iman. Kita baik. Dia kata bisa diibaratkan seperti kepala yang merupakan bahagian daripada tubuh. Yang ini dia kata wasabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Maksudnya sabar ni diumpamakan, sabar tu dalam keimanan itu diumpamakan seperti kepala dalam tubuh kita. Kalau tak ada kepala, macam mana kita? Tak ada hidup kita kan? Jadi sabar itu adalah kepala bagi jasad kita. Kalau tak ada kepala, jasad tak gunalah jasad tadi. Mana bila iman ada, tak ada sabar, maka tak gunalah iman tadi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Asr yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nombor Tapi masa sebenarnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran, kan? Jadi Allah sebut iman dan amal soleh, kemudian berpesan dengan kesabaran, kebenaran dan kesabaran. Dia kata, wa huwa thalathatu anwa'in. Sabar ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis sabar. Sabrun ala faraidillah, bersabar di atas melakukan segala kefarduan yang Allah fardukan, kan? Contohnya solat 5 waktu, puasa, kan, bayar zakat, haji, kan? Nah, ini maknanya sabar atas melakukan ketaatan. Apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita, kita buat. Sabar, buat dengan sabar. Fala yudayyi'uha, maka dia tidak meninggalkannya, tidak mengabaikannya. Itu yang pertama, sabar di atas melakukan ketaatan kepada Allah, yakni melakukan segala kefarduan lah yang Allah fardukan, jangan diabaikan. Yang keduanya wasabrun an maharimihi, bersabar daripada melakukan maksiat terhadap Allah Ta'ala, bersabar daripada melakukan perkara dosa. Fala yartakibuha, maka jangan dia melakukan dosa tersebut. Itu yang kedua lah. Yang ketiga wasabrun ala aqdiyatihi wa aqdarihi, sabar di atas segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar di atas qada dan qadar Allah Ta'ala tadi. Baik, apa yang Allah tetapkan berlaku, sabar je lah. Fala yatasakhatuha, maka jangan dia maknanya merungut-rungut, kan? Merungut-rungut, bising-bising, maki hamun dan sebagainya. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa man istakmala hadhihi al-maratib ats-thalath, barang siapa yang menyempurnakan darjat yang 3 ini, sabar melaksanakan kefarduan yang Allah fardukan, kata dia sabar dengan meninggalkan segala apa yang Allah haramkan,
kemudian sabar di atas menanggung qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sempurnakan 3 darjat ini, maka dia telah menyempurnakan kesabaranlah. Jadi dalam diri dia ada kesabaran yang sempurna. Waladzatu dunya wal akhirah wa na'imuha, dia dapat kelazatan dunia dan akhirat dan kenikmatannya, kenikmatan di akhirat. Wal fawzu wal dhufru fihima, dan dia akan berjaya dan senanglah pada keduanya, ini dunia dan akhirat. La yasilu ilaihi ahadun illa ala jisri sabri. Yang mana akan kenikmatan syurga di akhirat itu tidak akan dapat dikecapi oleh seorang pun melainkan di atas jambatan kesabaran. Maksudnya apa? Melainkan dengan kesabaran. Kama la yasilu ahadun ila jannah ila ala sirat. Sebagaimana tidak akan sampai seseorang ke dalam syurga melainkan dia kena lintas di atas sirat. As-sirat al-mustaqim yang dibentangkan di atas neraka jahanam itu. Ya? Dia kena nak pergi ke syurga, dia kena lalu ke atas sirat, tak dapat tidak. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, khairu 'aishin adraknahu bis-sabri. Sebaik-baik kehidupan kami telah mencapinya dengan kesabaran. Sebaik-baik kehidupan adalah dengan kesabaranlah, bersabar. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa idza ta'ammalta maratib al-kamal al-muktasab fil alam. Apabila kau perhatikan derajat-derajat, tingkatan-tingkatan kesempurnaan yang diusahakan di dunia ini, ra'aitaha kullaha manutatan bis-sabri. Engkau akan lihat semua perkara itu kesempurnaan tadi semuanya berkaitan dengan kesabaran. Segala kesempurnaan tadi berkaitan dengan kesabaran. Wa idza ta'amalta an-nuqsan alladhi yudhammu sahibuhu alayhi, dan bila kau perhatikan kekurangan pada orang yang dicela ke atasnya perbuatannya ini melakukan perkara maksiat, ya, wa yadkhulu tahta qudratihi, ya, ra'aitahu kullahu min adami sabri, ya, maknanya dan apabila kau perhatikan itu kekurangan orang yang dicela dari sini, bila dia masih mampu memperbaikinya, pasti akan kita lihat pula seluruhnya kerana adanya sikap ketabahan, kesabaran, keberanian dan harga diri. Dia kata kedermawanan dan sikap mengalah, kesemuanya adalah ketabahan dan kesabaran untuk sesaat, ya, sebagaimana kata penyair, ya, fasabru tilasmun ala kanzil ula man halla idza tilasmu man halla dhat tilasmi faza bikanzihi. Ketabahan ibarat peta untuk mendapatkan harta yang mulia. Barang siapa yang dapat membuka peta tersebut pasti akan mendapatkan harta itu. Ini kesabaran. Wa aktsaru asqamil badan wal qalbi, dan kebanyakan penyakit tubuh badan kita dan hati ni, kebanyakan penyakit kita ni, penyakit fizikal dan mental ni, innama tansha'u 'an 'adami sabri. Ya, maknanya terjadi akibat tidak ada kesabaran. Kan penyakit badan, penyakit hati berlaku akibat tidak ada kesabaran. Fama hufizat sihhatul qulub wal abdan wal arwah misla as-sabri. Kan, maka tidak terjagalah kesihatan hati dan kesihatan tubuh badan dan roh-roh kita ini kan, seperti mana sabar tadi dia yang menjaga, kan, sabar dia jaga. Fahuwal faruqul akhbar, dia lah pembeza yang terbesar, watriyaq al-a'zam, kan, ini dia benteng yang kukuh. Kemudian dia kata, walau lam yakun fihi illa ma'iyatullah ma'a ahlihi. Meskipun yang didapatkan dalam ketabahan hanya kebersamaan Allah dengannya. Dan ini bahawa Allah menjadi penolong orang-orang yang tabah.
selalu mencintai mereka, bahawa Allah selalu menyayangi orang-orang yang tabah, selalu memberi pertolongan kepada mereka. Sesungguhnya pertolongan itu diperolehi bersama ketabahan. Ketabahan adalah penyebab bagi kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kan? Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah kata, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Imran ayat 200. Kemudian yang ke 25 ke 52, sabir. Perkataan sabir, bukan sabir. Sad baro saja, sabirun. Sabirun ni. Sabirun diterjemah dalam bracket mayonnaise. Kalau dia maksud dia mayonnaise yang kita makan dengan burger tu, tak betul lah. Kalau dia maksudkan mayonnaise yang kita beli kat kedai yang dalam paket yang masam-masam tu kan, manis tu, tak betul lah. Sabir ni, dia adalah sejenis pokok aloe vera, ataupun pokok cactus. Tapi itulah, kalau kita buka Google, maknanya siapa boleh Google lah bahasa Arab, silakan tulis sad bara, kan. Sad bara ni kalau kita silap-silap dia tulis makna sabar, kita tak dapat jumpa perkataan makna dia, tapi boleh tambah belakang tu lah, nabtu sabir, kan, tumbuhan sabir. Nun ba ta, siapa yang ada keyboard dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab, boleh lah tulis sad nabtu nun ba ta sad bara, nabtu sabir. Jadi maknanya saya dah Google cari tadi kan, sabir ni dia dalam bracket mayonnaise. Mayonnaise adalah bahasa, kalau kita faham, orang Malaysia kita faham mayonnaise ni, itulah jual di kedai-kedai burger tu kan, untuk masak yang warna putih tu, sapu di burger, di daging burger, roti burger tu kan, yang rasa masam-masam manis sikit tu, mayonnaise kan. Orang buat salah ke apa-apa. Jadi kalau maksud itu tak betul lah terjemahan dia. Maksudnya aloe vera, jenis pokok aloe vera kan, yang di rumah kita ni ada pokok ni. Dia apa? Dia dalam dia lembut tu, dalam dia macam warna jernih tu, boleh dimakan kan. Itu dia. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil daripada hadis Qais bin Rafi' Al-Qaisi bahawa Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis dhaif kata dalam kitab ni. Kenapa? Kalau dalam apa disebut dalam Marasil lah, kitab mursal, hadis mursal Abu Dawud, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Madza fil amrayni min asy-syifai as-sabru wa as-sufa'u." As-sabiru, as-sabru, as-sabiru was-sufa'u. Baik. Ada kesembuhan dalam dua makanan, iaitu sabir dan diterjemah mustard. Ya, sabir ni mungkin lah, tapi dia sejenis ni, sejenis bijirin macam tu. Kalau siapa-siapa nak Google kan, dia boleh Google garden cress seed, C-R-E-E-S seed, kan, biji cress. Itu as-sufa, kan. Dalam bahasa alami dia panggil Lepidium sativium. Lepidium sativium, L-E-P-I-D-I-U-M S-A-T-I-V-U-M. Itu dalam bahasa ni lah. Jadi cuba Google, jumpa lah apa dia tu as-sufa.
Apa itu as-sabir? Yani lidah buaya tu lah. Apapun hadis ni adalah hadis yang dhaif lah. Baik, kemudian dia kata dalam As-Sunan daripada hadis Ummu Salamah disebutkan, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku pada saat Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Okey. Aku membuat mayonnaise untuk diriku sendiri. Maknanya dia buat tu lah, dia buat macam dia proses lah dari lidah buaya tadi kan. Macam kita nak buat tu lah, kita potong buang kulit, kita cincang-cincang, kita ramai-ramai ke apa ke kan. Gitu. Kita nak masukkan campur dengan apa-apa lah, tak kisah. Jadi aku membuat mayonnaise untuk diriku sendiri. Beliau bertanya, ini apa wahai Ummu Salamah radhiyallahu anha? Ummu Salamah menjawab, mayonnaise tapi tidak harum. Mayonnaise kan, jenis jelly lah, macam tu, jelly, tidak harum. Ya, sebab dia wafat, apa nama dia, iddah suami meninggal kan, 4 bulan 10 hari. Beliau berkata, makanan ini bisa memudahkan wajah. Masya Allah. Rajin makan aloe vera, maknanya wajah jadi tampak muda kan. Umur 60 pun macam umur 30, 20-an tak? Betul tak? Tak tahu lagi tak kan? Try dulu lah. Kan? Jadi apa nama, makanan bisa memudahkan wajah, tetapi jangan dikonsumsi kecuali di malam hari saja. Oh kan, dia kata. Tapi hadis dhaif, hadis dhaif. Beliau melarang kami memakannya di siang hari. Hadis lemah lah. Ya. Ni kata Syekh Arnaud bawah ni pun dia kata ada dalam ni ada 2 orang perawi yang majhul, tak dikenali. Pada sabda beliau menghiasi wajah ni, iaitu mencerahkan dan membaguskannya daripada kalimah syab benar, menyalakan api lalu nyala api tersebut bersinar dan bercahaya. Kan mungkin kita pakai tu kulit tu jadi tegang kan. Dia macam bila dia kering kita rasa macam tegang kulit tu kan. Gitu. Mayonnaise ataupun jelly tadi daripada aloe vera tadi banyak kegunaannya, terutama jenis kuih. Kuih yang berasal daripada India. Ni saya Google cari semula lah terjemahan dia. Dia kata di sini tadi as-sabiru kathirul manafi' la siyama al-hindiyah minhu. Maksudnya kalau saya Google tadi dia kata banyak apa nama manfaat aloe vera ni, terutamanya yang apa yang apa yang besar tu, yang tebal tu. Sebab al-hindiyah ni maksudnya kalau kita tengok, kita Google tengok kan, dia panggil tadi saya Google apa nama sabirun hindiyun. Maksud sabirun hindiyun jenis aloe vera daripada India. Jadi aloe vera India ni maknanya dia lebih apa nama, isi tu lebih banyak lagi lah. Gitu. Kan? As-sufa tadi apa dia? As-sufa tadi. As-sufa tadi kaktus. Pokok kaktus. Tu as-sabiru was-sufa'u. As-sufa tu mana kaktus tadi. Ataupun dia panggil cress seed. Cress ke Chris, CREES seed kan. Garden cress seed ataupun Lepidium sativum kan. Boleh Google ni lah. Kemudian dia kata
Berkhasiat menghilangkan ampas kuning pada otak dan saraf mata. Oh, hebat, Masya Allah. Bila dioleskan, disapukan pada kening dan pelipis. Ni pelipis ni, kan? Ni pelipis, kening dan pelipis disapu sini, ya. Ya. Dicampur dengan air mawar. Air mawar pula bisa berkhasiat menghilangkan pusing-pusing. Hilang pening kepala, sudah, ya? Berkhasiat juga mengubati radang hidung. Hidung, keradangan pada hidung kan, resdung dan sariawan. Ya, dia kata maknanya darah yang keluar daripada hidung dan mulut. Wa yushilu sauda wal malikhulya. Bunyi dia pelik sikit, ya kan? Serta mengencirkan unsur hitam dan melankolia. Maksudnya melankolia ni sejenis penyakit, ya. Saya tengok tadi, saya google tadi, melankolia ni sejenis penyakit. Saya bacakan di sini. Dia kata apa dia penyakit, nak macam autism pun ada juga, saya nampak, tapi tak pastilah. Tapi dia beritahu dia punya apa nama daripada ciri-ciri, ya, ciri-ciri tu. Dia kata al-makhulia ni, al-manakhulia ni ataupun al-malikhulia adalah al-junun, sejenis penyakit gila. Huwa fasadun wa tashawwushul fikri. Dia otak ni kan serabut, macam macam-macam mari dalam kepala otak ni, gangguan, apa nama, gangguan dalam kepala ni, ya kan? Mari gangguan fikiran. Wasuzan ila al-fasad, dan dia ni maknanya hati dia bila sentiasa ada buruk sangka kepada kerosakan. Wa mail ila al-khawf min ghairi mukhif, dia rasa takut tanpa ada yang menakutkan dia. Dia rasa bimbang, takut, tapi tak ada siapa yang menakutkan dia pun. Atau penyakit makhulia tadi. Wa huwa al-waswasu saudawiyu. Maksudnya waswas yang teruk lah dia panggil. Waswas yang hitam, maksudnya yang pekat, maksudnya teruk sangat. Wa darbu min al-junun, dia adalah satu bahagian daripada kegilaan lah. Gila, penyakit gila. Wa huwa an yuhaddisa bil insan afkarun radi'atun, bahawa dalam kepala dia ni mari fikiran-fikiran yang teruk-teruk, nak rasa nak bunuh diri lah, nak bunuh orang lah, apa lah kan, ya. Wa yaghlibuhu al-huzn wal khawf, dia kalah dengan duka cita dan ketakutan. Mana macam penyakit apa, macam penyakit kemurungan kot, macam tu kan. Itu al-makhulia dia kata di sini. Wa rubbama sarakha, dan terkadang dia boleh menjerit-jerit, kan? Dan dia bercakap dengan apa yang terlintas dalam kepala otak dia. Dan dia merupakan daun aqliyun wa nafsiyun, dia adalah penyakit jiwa. Al-manakhulia ni maksudnya penyakit jiwa, penyakit kemurungan kot, macam tu lah. Dia bermanfaat lah. Ini apa nama, aloe vera ni, ya. Kemudian sabru tadi sabar. Okey. Dia jelly dia tadi Persia, jelly Persia ataupun mayones Persia, dia kata aloe vera Persia bahkan bisa mencerdaskan otak, dia kata, ya. Ni Sabir al-Farisi yuzakki Allah khan. Dia kata yang jenis yang Persia punya daripada Iran tu, dia boleh mencerdaskan otak, memperkuatkan hati, membersihkan ampas kuning,
dan dahak dari dalam lambung, dari dalam perut kita lah, kan, najis kuning tu. Dia kata idza apa dia syuriba mungkin okey yumiddu al-fuad wa yunqi al-fudul al-safrawiyya wal-balghamiyya min al-ma'idah idza syuriba minhu mil'aqatan bima'in. Bila diminum 2 sudu dengan air tadi kan, dia akan menghilangkan apa tadi dia kata, dia kata ampas kuning dan kahak daripada lambung kita, perut kita lah. Diminum 2 senduk saja, dicampur dengan air. Bisa juga menghilangkan nafsu syahwat terlebih dan merosak. Nafsu syahwat yang melampau ni kan, dia boleh turunkan tekanan nafsu syahwat tadi. Bila diminum dalam keadaan dingin, dikhawatirkan akan menyebabkan pendarahan hidung, kata dia. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian saum, puasa. Puasa apa lah? Senang. Puasa adalah perisai terhadap berbagai penyakit jasmani dan rohani. Kegunaannya terlalu banyak untuk dihitung dengan jari. Pengaruhnya juga menakjubkan sekali dalam menjaga segala kesihatan. Hatta orang kafir pun puasa juga. Orang putih pun puasa juga. Gitu. Melebur berbagai ampas makanan. Puasa tadi kan. Menahan diri dari berbagai makanan berbahaya, terutama bila dilakukan secara proporsional, kan? Berterusan, kan? Sederhana. Daripada waktu-waktu yang diutamakan berpuasa menurut syariat, dia akan berkhasiat lah. Kebutuhan ataupun hajat tubuh terhadap puasa amat jelas sekali. Tubuh kita berhajat kepada puasa kan. Perut tak rehat langsung, ngap, makan nasi, makan jajan, makan biskut, makan macam-macam. Tak rehat perut ni, kan? Jadi dia akan berrehat perut. Puasa juga mengandung ubat penenang bagi stamina. Ya, puasa, kan? Dia ada ubat, dia adalah ubat ketenangan. Ubat penenang bagi stamina dan organ tubuh, sehingga energinya tetap terjaga. Puasa juga mengandung khasiat yang manjur. Manjur ni maksudnya khasiat yang baik lah, yang berkesan dalam mententeramkan detak jantung secara langsung atau tidak langsung. Dikawal, kontrol. Dia letakkan hati kita, hak jantung kita. Hal itu tentu saja amat berguna bagi mereka yang memiliki pencernaan dingin dan lembab, kan? Masa payah nak buang air besar kan, puasa gitu. Selain itu, puasa juga berpengaruh banyak dalam menjaga kesihatan mereka. Kemudian, puasa termasuk jenis ubat jasmani dan rohani. Puasa ni, yakni apabila orang yang orang berpuasa betul-betul menjaga hal-hal yang harus dijaga, yang mesti dijagalah menurut syariat dan hukum alam. Tubuh dan jantung amat banyak mengambil faedah daripada ibadah puasa ini. Puasa bisa berfungsi menjaga tubuh dari ancaman berbagai unsur asing dan merosak tubuh, sehingga tubuh selalu siap menyingkirkannya. Ini dia kan. Puasa mampu mengusir seluruh zat berbahaya yang dihasilkan oleh unsur-unsur itu. Tergantung pada tingkat optimalitas puasa tersebut lah. Yang optimal dia macam mana. Puasa bisa menjaga orang yang melakukannya dari segala hal yang membahayakannya, serta menolong orang tersebut untuk melaksanakan tujuan puasa tersebut. Rahsia dan alasan dilakukannya puasa tersebut yang bernilai gharib. Yang ni ganjil lah. Hanya Allah yang maha mengetahui. Nilai yang bernilai ghaib. Baik, kerana tujuan adalah hal yang berbeza. Dari sekadar meninggalkan makan dan minum. Dengan alasan itulah puasa diberi keistimewaan dibandingkan ibadah-ibadah lain. Puasa berfungsi memelihara seorang hamba
bahkan menjadi perisai dari segala hal yang membahayakan jasmani dan rohaninya, cepat atau lambat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Salah satu tujuan berpuasa adalah sebagai perisai. Puasa menjadi alat preventif yang berkhasiat. Ini puasa. Tujuan lain daripada puasa adalah menyatukan hati dan keinginan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengoptimalkan energi tubuh untuk melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan harus ditaati oleh sang hamba. Sebelumnya telah diulas sebahagian di antara rahsia dan hikmah puasa berkaitan dengan petunjuk Nabi SAW dalam berpuasa. Ini dia. Dah dicerita dah sebelum ni. Kemudian kita masuk pula huruf Dad. Dad yakni dabbun. Dab ni biawak pasir. Kan. Jadi boleh google lah dab tu kan dalam apa nama tu. Bukan biawak ni, biawak kampung kita ni. Biawak pasir ni dia makan kacang-kacang dah, jenis-jenis rumput kacang tu dia makan. Dia duduk dalam pasir, dia buat lubang dalam kan. Berbilik-bilik lubang dalam tanah tu, berbilik-bilik. Kalau kita cangkul-cangkul pun tak dapat lah kan, dalam tanah pasir pula tu. Jadi apa cara nak tangkap dia? Ini saya belajar dengan orang Pakistan lah. Pergi ikut orang Pakistan nak tangkap dog. Dekat ni lah, dia panggil macam nak kata padang pasir, tak padang pasir lah, tempat yang berbatu-batu ni kan, tanah-tanah batu ni. Jadi cara dia macam mana tangkap dog ni kan. Jadi maknanya kita ambil tali lah, tali halus tu, kita buat jerut kan, kita letak tu lubang masuk, lubang ni lah, lubang masuk ataupun lubang keluar dia tu, letak bagi sama sendat tu lubang dia tu. Sebab dia buat lubang tak besar pun, dia buat dog ni, pasir ni. Jadi kita ikat lah dia ranting-ranting pokok mana-mana kan, tali panjang tadi. Lepas tu kita pergi ke lubang, kita cari lagi lubang lain. Cari lubang, mesti satu lubang ni cari. Jadi mana kita ambil air, kita jerus dalam lubang tu. Air jerus. Bila air tu terjun ke lubang tu, dia lemas lah. Agak dia nak oksigen. Dia lemas, dia lari keluar. Bila dia lari keluar, kepala dia sangkut di tali yang kita buat tadi, sangkut di situ. Agak bila dapat tangkap ke, paling ekor kita bawa balik lah. Lepas tu kita sembelih lah. Bila sembelih, kita siap-siapkan kulit dia apa semua, lemak dia kan, ada lemak dia tu. Lepas tu kita potong lah, sama ada nak masak sup untuk ke, ataupun nak buat masak kicap ke, atau nak buat sambal ke, boleh pilih belakang lah. Ini dog, pasal dog disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anhu lamma quddima ilaihi, kan, bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang dog ni, tentang biawak pasir ni, ketika ia dihidangkan di hadapan Nabi SAW. Wamtana'a min aklihi, Nabi SAW tidak memakannya, Nabi tak makan. Ya, maka ada orang tanya, aharamun huwa, adakah dia haram? Faqala la, kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin lam yakun bi ardi qaumi, dia tak ada di tempat kampung aku, di Mekah tak ada. Ya, fa'ajiduni a'afuhu, dan aku rasa aku gelilah. Okay, aku rasa jelek lah, aku tak mau lah makan. Itu wa ukila baina yadayhi, dan dimakan dab itu di hadapan Nabi SAW, wa ala maidatihi, dan di atas hidangan di depan Nabi SAW,
Wahwa yanzur, sedang baginda melihat. Sebenarnya orang makan biawak pasir dop. Ya. Gitu. Jadi saya ada pengalaman lah. Saya ada pengalaman tangkap dop, ikut orang tangkap dop, kemudian sembelih dop, kemudian lapar-lapar kulit dia. Lepas tu kita masak, ya, kita masak dia. Masak kicap ke, masak sup ke. Ya, kicap, masak kicap. Dia cerita masa duduk belajar di Pakistan dululah. Gitu. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، dalam Sahih Al-Bukhari juga dan Muslim daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anhu sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahawa Nabi sallallahu bersabda, la uhilluhu wa la uharrimuhu, aku tidak menghalalkannya dan aku tidak mengharamkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahih dengan lafaz la akuluhu wa la uharrimuhu. Ya, yang la uhilluhu tu dhaif. Yang sahihnya la akuluhu, aku tidak memakannya, wa la uharrimuhu, dan aku tidak mengharamkannya. Kan? Baik. Okay, dan selanjutnya pada hadis Abdullah bin Umar secara marfu', amma lafz la uhilluhu, kan? Adapun lafaz la uhilluhu, aku tidak menghalalkannya, lafaz syaz, dhaif. Kan? Lihatlah apa yang telah disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari dalam menghuraikan ni lah. Okey, jadi la, Nabi kita la akuluhu wa la uharrimuhu, aku tidak makannya dan aku tidak mengharamkannya. Baik. Idhab wa huwa harun yabisun. Dhab ni bersifat panas dan kering. Panas dan kering. Dapat memperkuat kemampuan jima'. Oh, maknanya orang beli ni dia pun ambil sini lah. Kan? Maksud dimakan. Dia dimakan. Dia buat sup. Di Malaysia kita tak ada. Nak beli mahal kan. Jadi ada orang yang balik pada Mesir, balik pada Mekah, Madinah tu kan. Dulu ada seorang kawan belajar di Madinah. Tak kisah sebut nama dia. Dia duduk di Madinah, dia sambil belajar. Dia pergi tangkap biawak ni. Tangkap dop-dop ni. Biawak pasir ni. Dia buat minyak lah. Dia masak, dia buat minyak. Bila ditumbuk dan dibalurkan ke tempat yang terkena